Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, sebelum kita start ke video kali ni, korang sedar tak yang kita dah ada pada minggu terakhir Ramadan kan? Kejap je lagi dah nak raya kan? So, baju raya korang kalau apa tahun ni? Sibuk je kan nak tahu. Tambah lagi mak-mak macam saya ni kan, kalau petang-petang je mesti nak kena masuk dapur, macam kita nak masak-masak lagi, kan nak buka. Jadi maaf sangat-sangat untuk korang yang dah komen dekat ruang komen sana, tapi saya tak sempat untuk balas. Kadang-kadang tu saya baca je, cuma itulah, sekarang ni memang betul-betul tak sempat. Okay, jadi dalam video kali ni saya nak ceritakan satu kisah seram yang saya rasa ramai kot yang mengalami kisah seram macam gini. So, kisah seram kita pada kali ni, kita bagi tajuk Ada Yang Tumpang Balik Rumah. Tajuk pun dah ngeri kan? So, dalam video kali ni kita akan ceritakan dua kisah daripada orang yang berlainan. So, dah sedia? Jom kita mula. Okay, kisah pertama ni kita bagi nama samaran dia sebagai Alif. Katanya kisah ni berlaku pada tahun 2009. Jadi masa tu dia tinggal dengan family dia, dengan isteri dia dan juga dengan anak dia dekat sebuah apartmen yang ada di Damansara Damai. Katanya tinggal dekat apartmen tu memang best jugalah, sebab malam-malam je dia boleh melepak dengan kawan-kawan dia. Dan spot melepak dia orang tu ada dekat hujung blok apartmen yang dia tinggal. Jadi kalau ajak melepak je, memang dia orang akan pergi ke tempat tu. Jadi ada satu malam tu, katanya kawan dia ni nak ajak dia melepak, tapi malam tu kawan dia ajak dia keluar jauh sikit. Tak adalah nak pergi melepak tempat biasa kan. So kononnya macam kawan dia ni nak belanja makan lah, ada satu tempat ni macam gitu. Dah tu sedar tak sedar dia balik rumah dah pukul 1:30 pagi. Jadi dah sampai dah dekat apartmen dia tadi, dia pun naik tangga kan. Masa dia naik tangga tu, dia cakap dia rasalah macam suram je sebab banyak pula lampu yang tak berfungsi dekat area tangga apartmen tu. Bila dah melangkah satu-satu anak tangga tadi, tiba-tiba je dia rasa macam bulu roma dia ni semuanya meremang. Tapi dia buat tak tahu, dia buat dek je kan. Lagipun itu pertama kali dia balik lewat macam gitu. So dia fikir mungkin sebab itulah kot dia rasa macam lain macam je kan. Dah, bila dah sampai depan pintu apartmen tadi, dia pun buka lah pintu rumah dia kan. Bila dia masuk je dalam rumah tu, dia perasan tau macam ada sesuatu yang masuk rumah tu juga. Cuma dia tak nampak apa-apa pun. Jadi dia positifkan diri, dia fikir mungkin khayalan dia je kot. Jadi sepanjang hidup dia ni, dia memang boleh kata diberi kelebihan untuk nampak benda-benda tu, untuk nampak makhluk yang kita semua tak nampak. Cuma dia tak adalah selalu je nampak. Jadi ada masa-masa tertentu je dia boleh nampak. Okey, dah masuk dalam rumah tadi, dia pun tidurlah dekat sebelah anak lelaki dia. Anak lelaki dia ni dia bagi nama samaran sebagai Aris. Jadi Aris ni sebenarnya baru je berumur setahun lebih macam tu. Dah, dia pun baring lah kan tepi Aris tadi. Dan dia pun cuba untuk tidur. Cuma dia cakap malam tu tak tahulah kenapa. Dia rasa macam panas sangat. Lepas tu dia macam gelisah. Dan dia tak boleh nak tidur. Jadi masa tu dia tidur ni, dia menghadap ke arah pintu bilik. Dan jarak antara pintu bilik dengan diorang punya tilam ni lebih kurang dalam 1 meter. So sebab masa tu dia sendiri pun macam tak boleh nak tidur kan. Rasa panas, rasa tak selesa. Dah tu dia pun buka lah mata balik. Masa dia buka je mata, dia terus melompat turun daripada katil tu tau. Dah, isterinya pun tanyalah kan, kenapa? Dah tu Alif ni pun cakap tak ada apalah, mengigau-mengigau. Padahal masa dia tidur dalam keadaan mengiring ke kiri tu, dia nampak ada lembaga yang turut baring dan betul-betul menghadap dia dalam jarak yang dekat tau. Jadi makhluk yang dinampak masa tu sebenarnya adalah Ponti anak remaja. Katanya muka Ponti tu hitam legam. Dah tu dengan rambut dia yang menggerbang macam itu. Kalau dia bagi bayangannya dekat sini, sama macam cerita pocong Indonesia. Apa yang paling mengerikan, bila dia buka je mata tadi, dia nampak lembaga tu betul-betul dekat dengan dia. Dan lembaga tu menatap tajam ke arah dia. Dah, lepas dia dah lompat daripada katil tadi, terus lembaga tu hilang. Jadi Alif ni pun macam tengoklah kan sekeliling kan. Kat mana macam tadi ada. Dah tu dia terperasan dekat luar cermin neko bilik dia tu, ya, makhluk tu
ada berdiri dekat luar sana. Dah masa tu dia pun terdetik lah dalam hati dia kan. Macam mana boleh ikut balik rumah pula ni? Cuma dia abaikan benda tu. Lepas tu dia pergi tidur dekat sebelah anak dia balik. Cuma masa ni dia pandang ke arah anak dia. Dia mengiring ke arah kanan pula. Esoknya tu anak dia tadi boleh menangis kuat sangat, seolah-olah macam kena tegur ataupun nampak penampakan ke apalah kan. Dan masa tu sebenarnya anak dia masuk ke dalam toilet sebab isteri dia nak mandikan anak dia. Jadi lepas dah masuk dalam toilet tadilah, anak dia menangis tak henti tau. Jadi dia pun pergilah dalam toilet tu kan, tengok apa yang dah berlaku dengan anak dia. Dan masa tu dia nampak makhluk tadi ada duduk dekat atas tangki air. Jadi masa tu dia pun ambil alih kerja isteri dia. Dialah yang mandikan anak dia pada masa tu. Cuma apa yang berlaku pada diri dia ni, apa yang dia nampak tu semua, dia tak ceritakan pada isteri dia. Yelah, katanya kalau isteri dia tahu, habislah dia nanti. Nak ke mana-mana je mesti akan berkepit punya. Jadi pagi tu, lepas dia dah hantar anak ke rumah pengasuh, dia pun pergi kerja kan. Masa dekat tempat kerja tu, dia pun call mak dia. Dan masa tu, mak dia nasihatkan untuk tumbuk bawang putih, lepas tu letakkan dekat sebelah Aris, anak lelaki dia tadi. Jadi bila dah balik rumah, dia pun buatlah apa yang mak dia cakap. Dan dia letakkan bawang putih yang dah ditumbuk tadi dekat sebelah Aris. Dan katanya malam tu Aris boleh tidur dengan nyenyak. Pada malam tu sebenarnya dia nampak juga penampakan tu tau. Cuma dia nampak makhluk tu ada dekat luar tingkap. Kadang-kadang dekat luar tingkap bilik dia, dan kadang-kadang dekat luar tingkap dapur. Dah ingatkan habis kat situ je lah kan. Tapi tak sebenarnya. Dalam masa 2 minggu jugalah anak dia ni selalu kena ganggu tau. Bukan je kena ganggu je, tapi lengan dia ni penuh dengan merah-merah. Dah tu anak dia selalu nangis, malam je nangis macam gitu kan. Jadi dia pun dah tak tahu nak buat apa. Dia terus terang dengan isteri dia. Dia ceritakan apa sebenarnya yang dah berlaku. Dah cerita dekat isteri dia tadi, of course lah isteri dia akan takut kan. Jadi diorang pun ceritalah dengan maknya isteri dia, mak mertua dia. Bila dah cerita tadi, mak mertua dia suruh diorang ni balik ke kampung. Tang tu juga diorang kena balik kampung untuk settlekan hal ni. Jadi dia pun baliklah dengan isteri dia, dengan anak dia balik ke kampung kan. Dah sampai kampung tadi, pakcik kepada isteri dia ni bagi tahu yang kata Alif ni nak kena selesaikan sendiri hal ni. Kiranya tak perlu nak melibatkan isteri dengan anak. Isteri dengan anak tak ada pun tak apa. Cara untuk menghalau tu katanya dia nak kena gunakan garam dan juga bacaan ayat kursi. Jadi malam tu juga lepas dah hantar isteri dengan anak dia ke kampung, dia pun baliklah ke apartmen tu kan. Dah sampai dekat apartmen tadi, tiba-tiba je dia baru teringat. Kata dia tertinggal garam kasar kat kampung. Jadi masa tu jenuh jugalah dia pergi cari dekat mana kedai yang ada lagi, yang buka lagi kan. Dan dekat mana dia nak beli garam kasar tu. Bila dah tak jumpa juga, tak ada jalan penyelesaian juga, dia pun cerita dengan pakcik dia kan, garam kasar tak ada. Jadi pakcik dia cakap, tak apa, boleh guna air, tapi guna air ni macam kasar sikit. So sebab dah tak ada pilihan, dia terpaksa juga guna air. Masuk je ke dalam rumah dia tadi, dia pun carilah semangkuk air kan. Jadi air tu dia bacakan ayat kursi. Dan sebelum dia mulakan upacara untuk halau tu, dia cakap dulu dengan makhluk tu. Dia cakap macam ni, aku nak bersihkan rumah aku. Aku nak kau keluar sekarang sebelum aku bersihkan rumah aku. Jadi habis dia cakap macam itu, dia pun mulakanlah upacara untuk bersihkan rumah. Katanya itulah kali pertama dia buat sendiri upacara untuk bersihkan rumah tu. Okey, lepas dah settle, lepas dah selesai semua, dia rasa macam lega sangat. Yalah setiap penjuru rumah tu dia renjiskan dengan air yang dia dah bacakan ayat kursi tu. Dan dia fikir cara ni macam lagi elok lah kan daripada guna garam. Kalau guna garam nanti nak kena bersihkan lagi. Kalau guna air ni dah renjis-renjis, nanti dia kering, biarlah dia hilang macam gitu je lah kan. Jadi malam tu dia tidur sorang-sorang dekat apartmen. Dan esoknya baru dia plan untuk pergi ambil anak bini dia. Jadi malam tu dia tidur dekat luar bilik. Bila dah beberapa lama dia tidur macam itu, dan tiba-tiba je dia tersedar. Masa dia tersedar ni, dia rasa seolah-olah ada kain yang terseret dekat kaki dia. Kan dia baring kan, dan kaki dia ni rasa macam ada tersentuh kain macam itu. Masa tu dia sedar, dan dia pasti sangat dia rasa ada kain tu. Cuma dia tak buka mata tau. Dah tu beberapa lama kemudian dia rasa benda yang sama pula. Dan kali ni dia rasa kain tu seolah-olah diseret daripada kaki
sampai ke bahagian badan dia. Cuma nasib baik jugalah, walaupun dia rasa benda tu, tapi dia tak buka mata, dia tak nak tengok. Dah tu dalam masa yang sama juga, dia dengar bunyi bising. Macam-macam bunyilah yang dia buat, yang makhluk tu buat. Ialah semata-mata untuk nak tunjukkan ketidakpuasan hati dia ke, macam itu kan. Ataupun saja je nak mengusik pun ia juga. Dah tu esoknya barulah dia balik kampung nak ambil anak dengan isteri dia. Dah sampai kampung tadi, dia pun ceritakanlah semalam apa yang dah berlaku kan. Dan pakcik dia ni cakap, sebenarnya benda tu ataupun makhluk tadi, dia marah dengan kau sebab yelah kau guna cara yang kasar. Tapi jangan risau sebab benda tu dah tinggalkan kau pun. Dan katanya Alhamdulillah, lepas je dia bersihkan rumah tu, sejak daripada hari tu, Aris dah tak menangis lagi dah. Yelah menangis seolah-olah macam takutkan sesuatu kan. Menangis yang serupa itu tu dah tak ada dah. Dan dia sendiri pun dah tak nampak dah kelibat lembaga tersebut. Cuma katanya dia tak sangka lah yang lembaga tu, Ponti tu, muka dia hitam legam dan matanya pula merah menyala. Sebab daripada apa yang selalu ditayangkan dekat filem, mukanya kan putih sangat, lepas tu matanya macam berdarah-darah macam tu kan. Yelah kan makhluk ni dia boleh bertukar wajah. Dan kadang-kadang tu macam mana kita berimajinasi, kita takutkan benda itu, itulah yang dia akan menyerupai. Okey, kisah yang kedua ni adalah kisah seorang remaja. Dia bonceng dengan boyfriend dia dan diorang diikuti sesuatu. Jadi kita bagi nama samaran dia sebagai Siti. Okey, Siti ni dia ada teman lelaki namanya Farouk. Jadi ada satu hari tu, dia dengan Farouk ni dengan geng-geng dia yang lain, diorang plan untuk pergi tonton movie. Jadi malam tu diorang bertolak daripada rumah dalam pukul 9 malam. Dan diorang ni sebenarnya naik motor je untuk pergi tonton movie tu. Jadi masa tu diorang pergi 5 buah motor. Dia dengan Farouk naik satu motor, dia bonceng lah kan. Dan 4 lagi motor diorang punya member. Okey, dah sampai dekat sinema tadi, dia pun pergilah beli tiket kan. Katanya dalam pukul 10 malam barulah dia masuk panggung. Jadi dia tonton movie lewat malam lah masa tu kan. Dalam jam 12.30 malam macam tu, barulah habis dia orang punya movie tu. So diorang pun plan lah untuk pergi makan kejap dekat area Melaka. Dah siap makan semua tadi, diorang pun gerak balik. Okey, dalam perjalanan balik tadi, kawan-kawan Farouk pada masa tu, diorang plan untuk ambil jalan pintas. Sebab diorang ni, kebanyakan diorang ni tak ada lesen mandu. So nak guna jalan shortcut macam tu lah kan. Kokolah ada roadblock apa. Jadi dia pun ikutkan je lah. Yelah dia pun bonceng kat belakang je. So masa tu, diorang putuskan untuk ikut jalan Bemban dekat area Jasin. Katanya masa dia tiba dekat area Bemban tu, jam dah menunjukkan pukul 2 pagi. Dah tu, Farouk tadi mula berperangai pelik tau. Dia mula menyoal itu, menyoal ini. Macam-macam soalan yang dia ajukan. Dan katanya perangai Farouk pada masa tu tiba-tiba je berubah jadi ganas. Si Farouk tadi cakap dengan member dia yang lain, yang lagi 4 motor tu kan. Dia cakap, jangan ganggu diorang berdua. Masa tu diorang macam nak settlekan masalah diorang macam tu lah kan. So benda tu sebenarnya buatkan diorang ni bergaduh atas motor tadi. Dah sampai dekat tengah-tengah jalan, masa tu diorang berdua ni boleh berhenti dekat tengah jalan tu dalam keadaan jalan yang sangat sunyi dan sangat gelap gelita. Macam mana diorang boleh terfikir untuk berhenti dekat situ? Masa tu dah pukul 2 pagi tau. Kawasan situ memang tak ada langsung kenderaan yang lalu. Dah diorang berhenti tadi, diorang bincang-bincang ataupun mungkin yelah berbaik balik ke apa ke. Dah selesai dah masalah diorang, barulah diorang bertolak balik ke kampung Kelubi di Jasin. Jadi lepas dia teruskan perjalanan, sebenarnya dia rasa macam ada sesuatu yang bertenggek atas bahu dia. Dia dapat rasa tau macam bahu dia ni lenguh sangat. So sampai je dekat area Kelubi, dia pun bagi tahu Farouk ni kan. Dia cakap yang dia rasa macam lengur dekat bahu dia, seolah-olah macam ada sesuatu dekat atas bahu sekarang ni kan. Tapi Farouk, dia cuma cakap, oh mungkin awak ni kepenatan sangat tak? Yelah dengan diorang bergaduh lagi sepanjang perjalanan tu kan. Sebenarnya Farouk ni dia tinggal dekat Jasin, Melaka kan. Dan Siti ni pula dia tinggal dekat area Tangkak, Johor. Jadi sebab Siti dengan Farouk ni dia bonceng motornya Siti, jadi bila dah sampai dekat Jasin tadi,
Farouk ni pun baliklah ke rumah dia kan. Dan Siti ni lah yang kena bawa motor tu sorang-sorang balik pukul 2-3 pagi dan nak kena balik ke tangkap pula. Ya Allah, memang berani ya, serius berani. Okey, lepas dia dah hantar boyfriend dia tadi, dia tengok jam dah pukul 4 pagi dah. Bayangkan pukul 4 pagi baru dia nak bertolak daripada Jasin nak pergi ke tangkap. Katanya masa tu jalan sana memang sunyi sepi. Tak ada satu pengenderaan yang lalu. Dah tu nak balik ke tangkap tadi, dia nak kena lalu jalan kampung. Dah masa perjalanan tu, masa dia bawa motor seorang tu kan, kepala dia ni asyik duk terfikirkan, yelah apa benda yang bertenggek dekat atas bahu dia. Kenapa bahu dia rasa macam berat semacam. Cuma dia cuba untuk abaikan fikiran tu. Dia tak nak berfikiran macam begitu. Yelah lagipun dia seorang-seorang kan. Dia cuba tak endahkan benda tu, cuba ignore benda tu. Jadi bila dah sampai dekat area tangkap tadi, katanya untuk sampai dekat rumah dia, dia kena lalu dekat satu jalan kampung ni. Dan lebih kurang dalam 10 minit jugalah dia lalu jalan tu, barulah sampai dekat rumah dia. Jadi bila dia masuk je dekat area kampung tadi, tengah bawa motor ni kan, macam itu, mulut dia ni asyik bebel-bebel je. Dia tak henti-henti bercakap seorang diri. Lepas tu macam dia mempersoalkan tau, apa benda yang ada dekat atas bahu dia ni. Sebab dia yakin itu bukan lenguh bahu yang biasa. Dia yakin itu ada penumpangnya. Dah dalam keadaan bawa motor tadi, tiba-tiba dia lalu dekat satu jalan ni. Dan jalan tu macam tak ada lampu jalan tau. Dia rosak ke macam itulah. Bila lalu je dekat jalan tu, tiba-tiba je bulu roma dia semuanya berdiri. Fikiran dia masa tu cuma nak cepat sampai rumah je lah. Dalam 30 meter sebelum dia sampai dekat rumah, tiba-tiba je dia rasa macam bahu dia ni ditolak oleh sesuatu tau. Cuma dia dapat rasa bahu dia dah rasa lega dah. Dah sampai je dekat rumah, dia parking motor dan dia rasa bahu dia dah okey. Dah tak rasa dah lenguh-lenguh tadi. Masa tu dalam fikiran dia memang macam-macam lah yang dia fikir. Cuma sebab dia dah sampai kat rumah dah, jadi dia rasa macam lega lah kan. Okey, sebab pintu rumah dia tu dikunci daripada arah dalam, jadi dia terpaksa lah ketuk pintu tu. Dia ketuk-ketuk pintu, nak suruh siapa-siapa bukakan lah kan. Dan tak lama lepas tu, kakak dia buka pintu. Masa tu nampaklah keadaan kakak dia yang macam baru bangun tidur macam tu kan. Dah tu, dia tak bagi salam pun untuk masuk ke dalam rumah. Dia cuma senyum je pada akak dia. Dah masuk rumah tadi, dia pun tidur. Katanya nyenyak dia tidur pagi tu tau. Jadi pagi tu, lepas akak dia jumpa dengan dia, ayat pertama yang akak dia tanya macam ini, apa kau bawa balik semalam? Kakak dia cerita, lepas Siti tadi masuk je ke dalam rumah, lepas tu kakak dia ni masuk ke dalam bilik kan nak tidur kan. Sebelum dia tidur tu, dia dihempap oleh sesuatu. Katanya makhluk tu berbulu, lepas tu besar gila dan rasanya korang semua boleh lagak dah kan. Apa benda kan? Ya betul, huntu bulu-bulu. Kawan, nama baru, huntu bulu-bulu. Okey, dah tu akak dia cerita lah kan, yang dia kena hempap tu sampaikan dia tak boleh nak bernafas tau. Sampai sesak nafas dia ni. Dia dah kaku, dah tak boleh nak buat apa. Walaupun sebenarnya adik dia tadi ada je dekat sebelah dia, tapi dia tak mampu untuk panggil adik dia. Dan dalam masa dia kena tindih tadi, kakak dia dengar tau yang makhluk tu bisikkan sesuatu dekat dia. Cuma dia cakap bahasa tu ataupun apa yang benda tu bisikkan kat dia, sepatah haram pun dia tak faham. Dah, lepas tu kakak dia pun cubalah baca ayat-ayat apa yang dia ingatkan. Dia baca banyak kali jugalah dia baca. Dan tak lama lepas tu barulah benda tu, huntu bulu-bulu kita tadi, hilang. Kesian tau kakak dia. Sampaikan pagi tu, kakak dia tidur ditemankan dengan Yasin dekat sebelah. Dah, Siti tadi pun ceritalah kan apa yang dah berlaku pada dia malam tu. Siti cakap dengan kakaknya, dia yakin yang benda yang dah tindih kakak dia tu adalah benda yang sama yang bertenggek atas bahu dia. Dan benda tu mungkin datang daripada kawasan Bemban Jasin tadi, yang mana dia orang berhenti dekat situ. Dan start daripada situ jugalah dia rasa tak sedap bahu dia kan. The end. Sebenarnya saya boleh bayangkan tau betapa takutnya kakak dia masa tu, sampaikan terpaksa letakkan surah Yasin dekat sebelah. Sebab kalau korang pernah dengar pengalaman saya sendiri pun terpaksa tidur dengan peluk Al-Quran, semata-mata sebab dah fed up sangat dah bila dah selalu kena tindih. Bayangkanlah kalau sampai tidur kita terganggu kan, rehat pun tak cukup. Dan yang paling tak boleh belah, bila kita peluk je Quran macam gini, dia boleh tindih daripada pusat sampai ke bawah.
Engkau macam separuh pun jadilah. Tak tahulah. Huntu bulu-bulu tak habis lagi. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat buka. Bye.